مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah pada kelas kita yang pertama ni kita akan mula untuk berkenalan. Okay, saya kenalkan diri saya. Nama saya Umi Mahmudah binti Rosli. Umur saya 22 tahun. Saya tinggal di Hulu Langat, Selangor. Okay, boleh awak perkenalkan diri sendiri? Okay, nama Mariam. Tinggal di Johor. Ustazah ada nak tahu apa-apa lagi ke? Saya nak tanya, okeylah, apa yang buat awak fikirlah macam nak mengaji online macam tu, apa yang buat awak nak fikir macam tu? Okey, saya ni kalau ikutkan nak mengaji tu dah lama dah lama tinggal. Zaman sekolah rendah kot. Lepas tu dah tak baca dah. Then bila sekarang ni kan ada mengaji-mengaji online ni, so macam rasa nak mula balik lah. Tak tahulah boleh ke tak nak mula ni. Okey. Itu je lah Ustazah. Saya ucapkan tahniah sebab awak ada inisiatif sendirilah untuk cari balik mengaji kan. Okeylah. Jadi sebelum kita nak mula mengaji apa semua tu, insyaAllah saya akan ajar perkara-perkara yang asas. Yang ada dia ada bagi modul kan? Ada. Kita akan mula sebelum kita baca alif, ba, ta semua tu. Kita akan belajar tentang konsep suku kata Al-Quran. Okey. Awak dah buka? Buka apa Ustazah? Konsep suku kata Al-Quran. Halaman berapa? Halaman berapa Ustazah? Okey. Saya nak cerita tentang satu konsep yang konsep ni sebenarnya dah lama. Tapi mungkin ramai orang yang tak tahu ataupun jaranglah dengar pasal konsep ni. Konsep suku kata Al-Quran. Okey. Al-Quran ni adalah bahasa Arab. Dia kena tunjuk slide ke? Dalam tunjuk slide? Boleh Ustazah, tak ada masalah. Macam tak reti nak pakai tak kelas 3 je. Sekejap mana ni? Dengar tak? Dengar. Okey, sekejap lambat sikit benda ni. Lama pula. Sekejap dia ada gambar tak kat sini? Ada tunjuk tak gambar? Belum lagi. Tak ada lagi. Tak ada. Sekejap saya cuba balik. Ustazah dah tekan share screen dah? Share screen. Ataupun ada perkataan share kat situ ke? Dekat yang share ni kan? Dah tekan dah? Mana? Saya pening ni. Tekan dah share. Saya dah tekan share. Nampak tak gambar? Belum lagi. Mungkin kena pilih dulu apa yang nak di-sharekan tu. Apa dia? Cuba Ustazah pilih dulu apa yang Ustazah nak share tu. Tekan share. Lepas tu Ustazah pilih apa yang Ustazah nak share tu. Share screen ni. Tak pernah pakai benda ni. Nampak tak? Okay. Nampak tak? Okay, nampak. Nampak. Okay, pertama sekali kita akan belajar tentang konsep suku kata Al-Quran. Kali ni saya bagi dia warna-warni sikit lah.
biar dia berwarna. Okey, kemudian konsep suku kata Al-Quran. Okey, yang pertama sekali kita tahu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab. Macam dalam bahasa-bahasa yang lain juga, dia orang ada struktur-struktur dia tersendiri. Jadi ada kelebihan dia masing-masing, dia ada macam cara penggunaan dia semua berbeza-beza. Tak sama. Okey, faham sampai sini? Faham Zazah? Kalau ada yang tak faham boleh tanya. Okey. Kemudian, okey, kita kat sini akan ambil contoh yang paling dekat dengan kita, iaitu contoh bahasa Melayu. Sebelum kita nak faham yang tu, kita tengok dulu contoh bahasa Melayu. Kat situ ada contoh, ada dua contoh saya bagi. Kat situ ada contoh yang pertama, makan. Kat situ kita tengok ada berapa suku kata? Satu. Ada 2. Dua. Makan. Ada 2 suku kata kat situ. Kan, dalam bahasa Melayu kita tahu kita dah belajar suku kata. Okey. Contoh yang kedua, minuman. Ada berapa suku kata kat sini? Ada 3. Okey, 3. Kat sini boleh faham contoh yang macam ni? Boleh Zazah? Boleh. Okey, bila kita dah faham contoh bahasa Melayu, kita nak faham pula macam mana konsep suku kata bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Kita tengok yang sebelah. Bukan ini. Yang mana? Yang sebelah dia. Okey. Kalau bahasa Melayu, kita nak sebut bagi bunyi, kita kena ada 5 perkataan. 5 huruf. Kita kena ada A, E, I, O, U. Okey, E, I, O, U ni kita panggil apa? Kalau dekat bahasa Melayu kita panggil apa? Kita panggil huruf vokal. Dah ingat lagi. Huruf vokal kan? Huruf vokal. Kalau bahasa Melayu kita kena ada huruf vokal. Macam contoh tadi kan, lafaz makan. Kalau kita just MKN, tak ada A tu, agak-agak kalau bukan orang Melayu boleh baca tak? Tak boleh rasanya. Tak boleh. Macam-macam kita boleh macam MKN ni boleh Menteri Keselamatan Negara, boleh macam-macam. Tapi kalau kita orang Melayu kita fahamlah. Begitu. Macam macam kita orang Arab, dia kalau baca Al-Quran tak ada baris, dia orang boleh baca. Tapi kalau kita tak ada baris boleh baca tak? Tak boleh. Macam itulah perumpamaan dia. Kita dengan orang Arab macam tu, sama je. Okey, kemudian kita tengok contoh. Okey, dekat sini tu bahasa Melayu dia ada 5. Kemudian kalau bahasa Arab dia ada 3. Okey. Iaitu A, I, U. Nampak kan ada berapa? Ada 3. 3. Okey. Antara 3 dengan 5, awak rasa mana yang senang? Senang nak tangkap? 3 lah kot sebab lagi sikit kan? 3 kan? Dia nampak sikit. Tapi sebenarnya kalau ikut sekarang lah kan, awak lagi faham yang 5 ke yang 3 tu? Kalau setakat ni faham yang 5 lah kan, 3 tu bahasa Arab. Tak tahu lagi. Sebab apa tu? Sebab yang bahasa Melayu tu kita dah biasa dah. Kita dah biasa sebab itu bahasa kita. Kita time dulu kelas sekolah, time darjah 1, darjah 2 tu, kita kalau tak boleh belajar tu, malu tu. Kan? Macam orang Arab jugalah, kalau tak kenal huruf, tak boleh baca, malu juga. Macam tu. Bahasa dia. Jadi sebenarnya kita nampak yang 5 ni lagi senang sebab kita kenal huruf. Jadi kita kenapa tak boleh yang nombor 3, yang bahasa Arab ni? Padahal dia 3 je. Dia 3, kita tak boleh sebab kita tak kenal huruf. Sebab tu kita susah sikit. Kalau kenal huruf senang lah. Kan kalau awak nampak macam ada orang, dia boleh mengaji, padahal dia tak pernah, orang boleh baca bahasa Arab, tapi dia tak adalah nak kata orang Arab pun. Tapi kalau baca Arab tu lancar. Dia baca bahasa Arab tu lancar sebab dia kenal huruf. Betul-betul kenal huruf. Jadi dekat dalam ni kita akan belajar untuk lebih kenal huruf. Kalau kita kenal huruf, insya-Allah kita boleh mengaji dengan baik. Okey, faham? Faham Zazah? Okey, kat sini saya nak terangkan yang A, I, U tu, dia ada 2 tau.
Pertama ada yang single, kedua ada yang double. Yang macam kita tahulah dalam Quran bukannya ada baris fathah, kasrah saja, dia ada tanwin juga. Okay, yang kalau single kita sebut a i u. A i u. Kalau double kita sebut an in un. Okay, kita ambil contoh huruf ba. Ba bi bu. Kalau yang double ban bin bun. Macam tu. Nak awak faham yang tu je dulu. Faham apa? Ada double, ada single. Biar apa? Macam baik dia ingat lah. Kalau buat masa sampai sini, siapa faham tak? Awak faham tak sampai sini? Faham Ustazah? Okey. Kalau dah faham sampai sini, kita boleh pergi yang selanjutnya. Iaitu ada satu yang saya nak, satu konsep yang awak betul-betul faham dekat sini. Iaitu konsep ada baris, ada bunyi, ada baris. Bunyi sama dengan baris. Okey. Dekat sini, kalau tak ada baris, tak ada bunyi. Macam huruf ba tak ada baris, kita boleh baca tak? Tak boleh. Tak boleh sebab tak ada baris. Jadi tak keluarlah bunyinya. Dekat situ kita nak tengok kenapa apa nama dia? Kenapa saya katakan bunyi sama dengan baris? Saya katakan bunyi sama dengan baris disebabkan kalau tak ada baris, kita tak boleh baca. Kita tak kenal. Okey, kita tengok contoh Contoh. Okey, kat sini ada contoh lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pada contoh kat sini ada berapa suku kata? Tak tahu lagi kan? Tak tahu lagi. Tak tahu. Okey. Padam pula. Okey, kalau macam tu jom kita kira sama-sama Okey. Ada berapa? Okey, angkat jari. Kita boleh kira sama-sama. Sekejap. Kita tekan benda lain pula. Kita kira sama-sama. Okey, angkat jari. Angkat jari macam mana tu Ustazah? Angkat jari macam mana? Okey, sekejap saya tunjuk Mana? Okey. Angkat jari, awak angkat jari macam ni. 10 jari. 10 jari. Letak je sini. Okey. Kita kira daripada awal Bis. Mil. La. Hi. Roh. Ma. Nir. Roh. Hi. Mi. Okey, kat sini ada berapa yang kita kira tadi? Ada berapa? Ada 10. 10. Awak clear ke 10? Clear 10. Kita kira sekali lagi. Okey. Yakin sikit. Kan? Okey, kira balik. Bis. Mil. La. Hir. Roh. Ma. Nir. Roh. Hi. Mi. Okey, betul 10. Ni ada 10. Kita tunjuk balik gambar tadi Okey. Awak nampak tak? Tak nampak lagi Ustazah. Oh, tak nampak Ui. Pening jap saya tengok. Tak boleh tu. I don't understand. Kenapa tak boleh? Macam tadi kot kena share screen. Okey, dia kena share balik Kalau dia keluar kena share balik. Okey, nampak? Awak nampak? Okey, nampak dah Ustazah. Nampak. Kat situ saya siap tulis nombor lagi. Biar senang nak nampak. Okey, nampak bulat pertama tu dekat bar. Okey, bulatan kedua kat mana? Dekat mim. Bulatan ketiga dekat lam. Allah. Bulatan keempat dekat hi. Bulatan kelima dekat ra. Bulatan keenam mim. Okey, bulatan ketujuh nun. Bagus. Bulatan ke-8 ra. Bulatan ke-9 ha. Bagus. Bulatan ke-10 mim. Kat sini yang confirm 10.
Confirm Hmm. ada catatan apa lagi? Kiranya 10 baris, 10 Bunyi. 10 bunyi. Okey. Sekarang kita tengok contoh yang di sebelah. Sekejap ya. Saya tunjuk contoh sebelah. Okey, sebab comel ni warna pink ni. Lafaz lafaz apa ni? Boleh baca tak? Oh boleh? Cuba baca. Okey. La La haula haula wala wala quwata quwwata illa illa billahi. billahi. Okey. Bagus. Okey, ni lafaz dia Okey, sekarang kita nak kira sama-sama ada berapa lafaz. Okey. Tak nampak muka saya lah. Nampak pun. Nampak tak? Nampak? Okey, lafaz dia. Okey, jom kita kira sama-sama. Angkat jari. Okey, kita kira. Lafaz la, hau, la, wa, la, qu, wa, ta, il, la, bil, la, hi. Okey, berapa jari kita tadi? Ada 13. Baik, bagus. Ada 13. Okey, awak confirm 13? Confirm. Kita kira lagi sekali. Baru kira. Okey. Pertama, la, hau, la, wa, la, qu, wa, ta, il, la, bil, la, hi. Betul lah tu 13. Ada 13 kat sini. Kita tengok gambar tu kita kira ada berapa. Jap. Kena share dulu Okey. Okey, awak boleh nampak? Okey, nampak. Nampak. Gambar ni kita tengok. Okey. Yang pertama ada dekat huruf apa? La. Yang kedua? Ha. Okey, ketiga? La. Okey, keempat? Wa. Kelima? La. Keenam? Qu. Ketujuh? Wa. Kelapan? Ta. Terus ke-9? Il. Yang ke-10? La. Bagus. Yang ke-11? Bil. Ke-12? La. Ke-13? Hi. Alhamdulillah. Okey, kat sini sampai sini awak faham? Dalam dua lafaz Faham, ni? Ustazah? Faham. Jadi, baris sama dengan bunyi. Itu yang saya nak maksudkan. Okey, itu je saya nak masukkan. Kalau baris sama dengan bunyi, kalau tak ada baris, tak ada bunyi. Okey, ini adalah question terakhir. Okey. Sekejap. Saya salah masuk pula dah. Kenapa tak? Tak nampak lah. Okey, itu okey. Okey, insya-Allah pasal pelajaran konsep suku kata Al-Quran kita dah selesai. Bab kenal huruf tak boleh. Bab kenalan huruf. Teruslah. Kalau perkenalan huruf macam mana saya nak? Kena gambar ke?
Nak kena gambar ke macam mana? Macam mana yang dalam video tu. Ustazah buka modul. Yang saya share modul dekat dalam Telegram tu. Kan saya ada bagi modul kan? Ada. Ustazah boleh buka kan modul tu? Boleh tunjuk skrin modul tu lah. Boleh, dia boleh share screen. Macam tadi okay. juga, sama juga. Okey, baik Ustaz. Okey. Sekarang ni kita dah belajar konsep kata Al-Quran. Jadi kita akan teruskan dengan pengenalan huruf. Okey, sekejap Saya kongsikan skrin. Okey. Telegram. Awak nampak tak? Nampak skrin Ustazah. Nampak, Telegram. Oh, ambil kat sini boleh kan? Daripada sini je. Perkenalan huruf okey. Pakai yang video ni boleh tak? Frame macam mana? Bukan video yang ke bawah sikit. Ke bawah lagi. Bawah lagi Mana tadi ada dokumen. Sekejap. Pening pula. Lepas SOP Ustazah, bawah lagi. Bawah lagi? Yang ni Lepas Bawah SOP. lagi. Okey, yang tu. Tu. Oh, yang ni. Okey. Modul celik huruf. Saya cuba buka. Alamak, apa benda pula ni? Okey. Okey. Awak nampak tak gambar ni? Geram pula aku. Okey. Awak nampak tak gambar ni? Nampak? Mati lagi. Jangan. Kenapa ya Allah ya Tuhanku? Ya tak tahulah dia buat hal kenapa mati-mati ni. Okey. Awak dapat modul dah yang gambar macam ni ada? Ada. Page yang ketiga. Dia tulis konsep kata Al-Quran. Okey, sekarang ni awak boleh isi tak? Macam yang saya ajar tadi? Boleh. Boleh. Kejap Okey, awak dah isi? Dah. Dah. Okey. Yang kedua ni pun sama juga. Okey, bahasa Al-Quran. Ini pun nanti awak boleh isi yang ni. Awak isi. Nanti saya boleh cek. Okey, kemudian kita akan masuk pasal penerangan huruf. Awak boleh buka muka surat 5 sekarang. Okey. Muka surat 5 dah buka? Dah. Okey, baik. Sekarang ni kita akan belajar huruf ba. Okey, dalam modul ni kita belajar huruf ba dulu ya. Tak mula dengan huruf alif. Okey, cuba kat sini awak tengok ada gambar seorang lelaki tengah duduk baring. Dia tengah baring bawah pokok sebenarnya ni. Tapi pokok dia tak ada pula Dia tengah baring bawah pokok. Tapi awak nampak tak tu buah apa yang jatuh tu? Buah apple. Buah apple. Dia jatuh atas kepala dia, lepas tu jatuh dekat bawah dia. Jadi kita nak kenal huruf yang kita nak belajar ni dengan gambar dulu. Gambar ni yang apple tu kita anggap macam titik lah. Kita panggil huruf ni huruf ba. Ba. Ba.
huruf ba. Ba iaitu gambar lelaki baring dekat bawah pokok, bawah dia jatuh buah. Kita panggil huruf ba. Boleh awak suruh awak sebut huruf ba? Ba. Okey, kalau single. Okey, tadi kan saya ada ajar konsep suku kata, ada yang single, ada yang double. Ingat lagi tak? Ingat Ustazah. Okey, kalau awak cuba baca yang single. Baris atas, baris bawah, baris depan. Cuba baca yang single. Macam mana bunyi dia? Babi bu. Bagus. Ba, di, bu. Alhamdulillah ingat lagi. Okey. Kalau yang double macam mana kita bunyi dia? Ban, bin, bun. Bagus. Ban, bin, bun. Okey. Okey, sekarang saya nak kita baca sama-sama huruf-huruf yang ada kat sini. Awak nampak ada berapa kotak kat sini? Ada 9. Ada 9 kotak. Okey. Sekarang saya nak apa? Saya baca dulu ke awak baca dulu? Ikut Ustazah lah. Okeylah. Kalau macam tu kita saya baca dulu. Kita baca sama-sama Saya sebut awak ikut Okey. Okey. Ba, Ba, a, ba. ba. Okey, saya nak bagi tahu kalau huruf ba, awak kena tekankan sikit cara sebut dia ba. Ba. Ba macam tu, ada tekanan antara dua bibir tu dia kena kuat sikit tekan dia. Ba. Ba. Okey, jom kita baca balik. Ba, Ba, a, ba. ba. Bagus. Okey, kemudian kotak yang kedua, ba, Ba, a, a. Bagus. Kemudian kotak yang ketiga, a, ba. Ba. Okey, bagus. Kotak yang keempat, ba, Ba, a. Okey, bagus. Kotak yang kelima, a, ba, a. Okey, bagus. Kotak yang keenam, a, ba, ba. Bagus. Kotak yang ketujuh, a, a. Okey, baik. Kotak yang ke-8, ba, ba. Bagus. Kotak yang terakhir, ba, a, ba. Okey, bagus. Okey. Awak boleh sebut huruf ni? Boleh Ustazah? Boleh. Okey, kalau macam tu saya nak awak cuba sebut sendiri. Ba tu tekankan sikit Okey. Okey, baca kotak yang pertama. Ba. Bagus, terus. Kotak kedua. A. Baik. Kotak ketiga. Ba. Kotak keempat. A. Terus kotak kelima. A. Baik, kotak keenam. Ba. Kotak ketujuh. A. Bagus. Kotak ke-8. Ba. Okey, yang terakhir. Ba. Okey, alhamdulillah. Okey, dekat sini boleh sebut? Semua Boleh. huruf ba ni boleh? Huruf ba ni? Okey, bagus. Boleh Ustazah. Kalau dah boleh. Okey, Ustazah. Terus pada ni kesimpulan untuk kelas. Kesimpulan. Okey. Okey, kesimpulannya adalah kalau kita nak belajar ni kita kena kena konsep suku kata ni memang kena betul-betul lah. Sebab kalau nak boleh baca kita kena kenal huruf. Macam bahasa Melayu jugalah. Gitu je lah. Dah Ustaz. Okey. Dah settle dah. Okey. Sekejap. Okey, Ustazah stop share dulu. Sekejap.
Okey, baik. Terima kasih Ustazah atas penerangan yang diberikan tadi. Okey, sebenarnya begitulah situasi yang Ustazah akan rasai dengan pelajar Ustazah nanti. Okey, cumanya ada beberapa perkara yang saya kena bagi tahulah dekat Ustazah untuk yang kelas mengaji dekat Celik Al-Quran ni. Sebelum tu saya nak tanya, sebelum ni Ustazah ada pengalaman mengajar orang dewasa tak? Paling dewasa 24 tahun lah. 24 tahun. Yang 24 tahun tu maksudnya mengajar macam mana? Secara macam mana? Dia mengaji baca lah. Oh, maksudnya dia dah boleh baca lah maksudnya. Okey, baik. Jadi kalau ikutkan banyaknya yang budak-budak lah maksudnya. Iqra macam tu lah. Sekarang ni Ustazah masih mengajar lagi ke macam mana? Sekarang tengah cuti. Oh, tengah cuti. Sebab saya tengok dekat ni sekarang ni Ustazah mengajar dekat Tahfiz Oh, jadi yang Tahfiz ni masih lagi kira masih berkhidmat dengan Tahfiz ni lah. Okey, baik. Alright. Okey, untuk yang sesi tadi, dari segi konten tu ada, sebab Ustazah tengok video, saya percaya Ustazah ada tengok video, kalau tak Ustazah memang tak dapat nak terangkan lah konsep suku kata, lepas tu cerita di sebalik huruf tu. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, masa Ustazah nak mulakan kelas tadi ada dari segi perkenalkan diri tu ada. Jadi mula kelas yang pertama ni sebab kita tak kenal lagi pelajar tu, jadi ada sesi orang kata ice breaking lah. Tanya mula-mula Ustazah kenalkan diri Ustazah dulu. Okay, lepas tu minta pelajar tu perkenalkan diri. Okay, cumanya dari segi gelaran untuk kita panggil pelajar kita. Okay, saya ambil satu contoh. Kalau Ustazah berjalan, kan, contoh Ustazah berjalan, tiba-tiba Ustazah nampak seorang makcik ni. Kita nak panggil apa kat makcik tu? Makcik. Mesti ada gelaran dia kan. Kalau kita tengok makcik tapi kita panggil, awak nak pergi mana ni? Sesuai tak dengan situasi tu? Tak sesuai kan? Okey. Jadi kalau Ustazah kena faham, dekat Celik Al-Quran ni kita ajar orang dewasa. Jadi memang kita tak ada pelajar kanak-kanak ataupun pelajar muda tu ada. Yang mungkin boleh ada sebaya Ustazah pun ada. Tapi kebanyakannya memang yang boleh saya katakan kira dewasa lah. 30 ke atas. Macam tu. Okay, jadi gelaran tu Ustazah kena tukar. Daripada awak saya tu tukar kepada puan. Oh, puan. Puan. Kalau Ustazah sikit lah. Sama juga. Kita gunakan puan. Okay, gunakan puan. Okey, memang kita selaraskan macam tu, penggunaan dari segi gelaran tu kita gunakan puan. Jadi bukan kita macam nak menjauhkan gap tu, tak. Tapi kita ada standard kita. Macam tu. Kalau Ustazah pergi bank contohnya, dipanggil saya awak ke puan ataupun cik? Mesti dipanggil puan kan? Ataupun cik. Macam tu. Okey, baik. Itu yang pertama. Okey, yang lain dari segi saya tengok secara keseluruhan lah. Ustazah kena ready. Jadi Ustazah nak mengajar. Pelajar ni dia kelas pertama dia akan rasa agak nervous lah. Kan? Bila nak berjumpa dengan Ustazah nak mengaji ni dia agak nervous. Dan pelajar ni dia pelbagai latar belakang. Ada pelajar yang memang dia tak tahu apa-apa. Ada pelajar ni mungkin dulu dia pernah belajar tapi dah lama tinggal, dia ada banyak yang dia tak ingat. Okey. Jadi untuk Ustazah pula memang Ustazah kena get ready dari segi semua aspek lah sebenarnya. Sebagai contoh, tapi buat masa ni tak apalah kalau Ustazah tak ada laptop, boleh pakai handphone. Sebab handphone sekarang ni boleh saya katakan tak macam dulu. Kalau saya nak cakap PowerPoint pun boleh guna dalam phone sekarang ni. Tapi tadi Ustazah guna Canva, jadi good try lah maksudnya.
Saya suka sebab ustazah ada effort tu. Jadi ustazah cuba guna Canva tu, saya nak tengok ustazah guna benda tu dan saya nak tengok ustazah faham ke tak bagaimana cara penerangan kepada pelajar tu. Kita memang ada slide sendiri sebenarnya. Memang kita akan bagi slide. Cuma saya nak ustazah faham, kita nak sampaikan kepada pelajar ni benda yang mudah. Kedua, kita nak tukar mindset pelajar ni yang daripada asal dia rasa macam nak mengaji ni susah kepada senang. Banyak orang luar sana, dia takut nak mengaji. Sebab apa? Dia rasa macam susah. Kan? Banyaknya ustazah nak kena ingat benda ni, benda tu. Jadi penting, masa penerangan tu, biar dia dengar, oh, macam ni je ke? Konsep suku kata. Macam tu. Jadi masa ustazah terangkan tu, cuba ustazah tengok balik video, macam mana terang tu step by step dia macam mana. Maksudnya jangan, contohnya ada part tu macam ustazah menyeleweng sikit, bukan menyeleweng maksudnya, macam corner tu banyak sangat. Sepatutnya jalan tu straight je, tapi ustazah ada tempat tu dia pusing jauh sikit, pak masuk balik. Jadi kalau boleh yang konsep suku kata ni, sebab saya tengok masa nak hampir 20 minit. Jadi konsep suku kata kalau boleh jangan lebih daripada 15 minit. Sebab kelas kita paling minima 30 minit untuk satu sesi. Jadi kalau satu sesi tu kalau boleh biar boleh masuk huruf sampai tha at least lah. Jadi penerangan tu kalau boleh straight je, straight macam tu. Tapi ada juga lah respon tu dengan pelajar. Macam tu. Boleh? Alright. Okay, itu dari segi penerangan. Okay, bila kita guna telefon ni, memang satu kekurangan dia, bila ustazah share screen, gambar ustazah pelajar dia tak akan nampak. Tapi gambar dalam phone tu nampak. Tadi ustazah nampak tak gambar pelajar? Tak nampak. Tak nampak juga kan. Dia tak boleh buat dua dalam satu masa kalau phone ni. Kalau Zoom lah, untuk Zoom. Jadi tu satu kelemahan. Tapi tak apalah yang tu. Yang pentingnya good untuk ustazah, sebab masa ustazah minta pelajar tu kira, ustazah stop share dulu. Jadi kena stop dulu share, tunjuk biar dia nampak. Sebab kalau macam yang pakai dekat PC tak ada masalah. Sebab dia boleh nampak screen, boleh nampak gambar pun boleh nampak. Jadi phone macam tu lah, kurang sikit. Buat masa ni memang ustazah tak ada laptop ke ataupun laptop rosak ke atau macam mana? Memang tak ada. Tak ada So untuk Zoom ni memang kira first time lah ni guna? First time. Yang tahfiz punya pelajar ustazah ada pakai? Tak pakai Zoom. Kalau pakai pun WhatsApp lah. Pakai WhatsApp. Maksudnya kira buat video call je lah macam tu. Okay, baik. Okay, lepas tu dari segi fasiliti saya tak boleh nak komen apa. Asalkan sebenarnya kalau ada phone pun dah boleh jalan dah kelas. Cuma kalau ada laptop tu lebih baik. Tu yang pertama. Okay, lepas tu dari segi konsep suku kata boleh ringkaskan lagi. Ustazah boleh tengok dari segi cara penerangan dalam video tu macam mana. Okay. Yang slide tu memang kalau boleh nanti saya akan bagilah yang slide yang kita ada. Cuma yang slide tadi tu dia agak terlalu menarik. Dia sebab macam-macam benda ada dalam tu. Jadi saya pun tengok juga benda tu. Saya tengok menarik juga, ada gambar tu, ada gambar ni kan. Tapi benda tu dia sebenarnya kalau ajar orang dewasa ni dia tak tengok sangat benda tu. Dia tak sama macam kita ajar budak-budak. Budak-budak ni memang kita nak benda yang dia tertarik. Tapi pelajar dewasa ni taklah, dia tak tengok dah benda-benda macam tu. Okay, boleh. Okay, lepas tu masa kelas tadi adalah bunyi yang macam tak menyenangkan tu, macam bunyi belon macam tu. Betul lah. Ada orang masuk lah pula. Okay, dia ustazah kena macam kalau nak mengajar tu kena elakkanlah benda tu. Yang benda-benda macam tu dia jadi nampak kita ni tak profesional. Nampak macam memang ramai orang tengok ajar mengaji macam lekeh kan, tapi kita tak macam tu. Biar kita nampak profesional. Okay. Lepas tu macam bila masuk penerangan huruf tadi, tak perlu ustazah baca dulu. Terus minta pelajar tu baca. Kalau ustazah tengok komen saya ada bagi tahu
minta tengok video kelas benar tu. Macam mana kita buat. Nak minta pelajar tu baca ke kita baca dulu. Masa yang penerangan huruf tu, ialah kita bagi tahu, okey ni huruf ba. Kan? Lepas tu bila dia nak baca yang kotak bawah tu, tak perlu tanyalah ada berapa kotak ni bawah ni, tak perlu tanya. Terus je, okey puan, cuba baca mula pada kotak yang pertama. Dia pun baca. Lepas tu ustazah pun puji setiap kotak tu. Boleh? Okey, lepas selesai tu, kesimpulan. Kesimpulan tu tadi maksud saya bukannya bagi kesimpulan macam ustazah bagi present tu, tak. Maksud saya sesi untuk tamatkan kelas. Kalau ustazah tengok dalam list saya bagi tu, saya ada tanda bulat-bulat tu. Yang tu ustazah tak buat tu. Yang saya nak tengok yang tu sebenarnya. Jadi kelas ni kalau 30 minit, 5 minit yang terakhir tu gunakan untuk tutup kelas tu. Nak tutupkan kelas buat apa? Pertama tanya pelajar. Okey puan, ada apa-apa persoalan nak tanya saya? Okey, lepas tu yang kedua bagi tahu apa yang perlu ditambah baik. Contoh dibaca, okey Sa ni tak berapa cantik ni. Okey puan, nanti cuba praktis dekat rumah, dekat luar kelas, sebut huruf Sa. Contoh. Okey, lepas tu yang ketiga, minta ulang kaji lah. Minta ulang kaji supaya dia ni sentiasa kata membaca lah, bukan diharapkan dalam kelas saja. Boleh? Tu saja. Jadi sebenarnya benda ni ustazah tengok video je sebenarnya. Yang video video kelas sebenar tu ustazah tengok berapa kali? Sekali 2 kali je lah. Dua-dua tengok kan, yang saya dengan ustazah Mariam ada kan? Okey, baik. So contoh dia macam tu je lah sebenarnya. Kalau ustazah buat betul-betul yang tu, insya-Allah dapat kira mengajar dengan baik. Saya tengok ustazah boleh mengajar. Cuma ada part-part tu ustazah kena perbaikilah macam yang saya bagi tahu tadi. Boleh? Boleh. Alright. Sebab saya dengan ustazah Maria ada meeting sekejap lagi. Okey, ustazah kalau ada apa-apa penambahan, silakan. Tak ada kot. Cuma ustazah boleh baikilah apa yang Ustaz Bukhari dah bagi tahu tadi. Dan mohon lebih bersedia lah sebab kita akan berhadapan dengan orang yang lebih dewasa. Jadi dia akan lihatlah benda-benda tu. Kalau dengan budak-budak tak ada masalah. Tapi kalau dengan golongan dewasa ni berlatar belakang yang pelbagai, mungkin ada pensyarah, mungkin ada guru. Jadi kita kena jaga benda-benda tu insya-Allah. Okay, selamat maju jaya insya-Allah. Baik. So yang itulah. Jadi insya-Allah nanti ustazah akan ada penilaian dengan panel kita. Kemungkinan kalau tak ada apa-apa mungkin esok. Jadi ustazah get ready je lah. Nanti saya akan bagi slide tu dekat dalam grup. Ustazah tengok betul-betul apa konten dalam slide tu. Jadi ustazah terangkan tu berdasarkan slide tu je lah. Flow dia start sama je. Yang macam saya bagi tahu tadi, mula kenalkan pelajar, lepas tu konsep suku kata, huruf, tutup kelas. Tu je saya nak tengok. Bukan saya lah nanti. Esok tu ada orang lain tengok. Okey, boleh? Okey, boleh. Alright. Kalau ustazah ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya terus. Tanya dalam grup ke ataupun nak tanya direct ke saya ke pun boleh. Tak ada masalah. Alright. Okey, baik. Jadi rasanya setakat dulu untuk petang ni. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada ustazah. Jadi insya-Allah nanti ada masa lagi kita akan jumpa untuk sesi yang seterusnya lah. Okey. Baik, jadi kita tangguh perjumpaan kita pada petang ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.